Ya, innal muttaqina fi maqamin amin. Kata Allah, ada ke nak dengar ayat ni? Dah sampai situ belum? Surah Hamim Ad-Dukhan. Dah sampai ke belum? Belum lagi? Tak apalah. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di maqam yang selamat, darjat yang selamat, tak ada takut, tak ada risau, tak ada duka cita, selamat saja. Mereka berada di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut dalam syurga, tahu? Orang putih kata fountain. Fountain tu artinya air pancut. Cantik kata cantik? Cantik ke tak? Endak ke tak? Endak ke tak? Endak ke tak? Endak. Punya dah cantik, tahu? Itu keadaan dalam syurga. Ada air pancut, cantik pemandangannya. Syurga tu cantik ke tak cantik? Ada ke benda tak cantik dalam syurga? Tak ada. Everything is beautiful, tahu? Faham ke dia macam orang putih ni? Semuanya lazat, semuanya sedap, semuanya sempurna, semuanya hebat. Itu keadaan dalam syurga. Itulah dia orang yang beruntung, ya. Orang yang beruntung, orang yang dapat syurga apabila dia mati. Syarat nak syurga mesti menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dunia ni pun Allah janji untuk orang yang bertakwa, di akhirat pun Allah janji keselamatan mereka bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi takwa ni kena buat segala yang disuruh. Buat segala yang disuruh. Yang disuruh tu hanya mengikut cara Islam. Lain daripada cara Islam, Allah tak terima. Kita buat apa pun dalam dunia ni kena ikut cara Islam. Semayang ikut cara Islam, puasa ikut cara Islam, berpakaian ikut cara Islam, mamam ikut cara Islam. Tahu ke mamam? Petang ni dah mamam belum? Mamam kena ikut cara Islam. Kena ikut cara Islam. Tahu Allah tak tahu dia mau. Tahu? Di mana Di dapur. Mana tempat di mana? Di tandas ikut cara Islam. Belajar ikut cara Islam. Ya? Kenuri kenara ikut cara Islam. Nikah kahwin ikut cara Islam. Nyanyi ikut cara Islam. Dalam Islam ada tak nyanyi? Ada ke tak ada? Ada tak hiburan dalam Islam? Contoh? Jom nak hiburan dalam Islam. Jom. Subhanallah. Lagi? Walhamdulillah. Lagi? Wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi? Subhanallah. Wallahu akbar. Dapat pahala ke tak? Dapat pahala tak? Hiburan dapat tak? Itu hebatnya Islam. Pahala pun dapat, hiburan pun dapat. Kalau lain ikut cara Islam, kalau ikut cara Hindustan, ada pahala? Yahoo janggeli kahir, ada pahala? Ada pahala ke tak ada? Tak ada. Hiburan dapatlah, tapi dapat hiburan saja, pahala tak dapat. Ataupun ikut cara apa? Cara karaoke. That's the way I like it. Dapat pahala kan? Dapat pahala ke tak? Tak dapat. Cuma boleh dapat hiburan sahaja. Tapi kalau ikut Islam, pahala pun dapat. Lagi, hiburan pun dapat. Kalau makan ikut Islam, kenyang pun dapat, pahala pun dapat. Kalau tak ikut Islam, dapat kenyang aja kan? Puasa kalau tak ikut Islam, perut lapar, tak dapat apa-apa pun. Kerana Allah tolak, Allah tak terima kalau buat lain daripada cara Islam. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Lagi? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tak sampai ke tu? Surah Al-Imran sudah ke belum? Sudah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari satu cara hidup lain daripada Islam,
Siapa mengambil lain daripada Islam sebagai cara hidupnya, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Allah reject. Tahu reject? Allah tolak. Tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi, ya. Itu kalau tak ikut cara Islam. Itu sebab Allah lengkapkan Islam. Islam tu meliputi segenap aspek kehidupan. Everything is there in Islam. Faham ke cakap umut ni? Semuanya ada dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai kepada sebesar-besar perkara. Ada cara, ada peraturan dalam Islam. Apa yang paling kecil perbuatan? Menguap. Rasanya itu paling kecil perbuatan. Tak ada yang lebih kecil daripada menguap. Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak menguap? Ada ke tak ada? Macam mana Islam mengajar kita menguap? Nganga macam mulut tu. Dia. Macam mana? Tutup mulut tu. Itu cara Islam. Menguap cara Islam. Tutup mulut tu. Ya. Kemudian jampi. Tahu jampi menguap? Allah, tak ada ajar dia ustaz kan? Ada jampi menguap tahu? Ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udahlah tu, itu jampinya. Ya Allah, demen. Tak pernah dengar kan ni? Itu jampi menguap, ya. Ikut cara Islam, menguap pun dapat. Okey, pahala pun dapat. Berkhosin ikut cara Islam. Bila berkhosin apa sebut? Bila berkhosin macam mana? Tutuplah muka tu. Jangan kena ke orang. Boleh ke saya berkhosin muka dia? Boleh ke? Tutuplah mulut tu. Jangan bagi dia menyembuh dia tu. Lepas tu sebut apa? Lepas berkhosin. Alhamdulillah. Kemudian orang lain bila dengar apa? Ya yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada kamu. Orang yang berkhosin lagi jawab balik apa? Yahdikumullah. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah dari Allah. Nampak tak? Lepas rasa nak berkhosin tu lepas, ya, relax, lega rasanya, kemudian pahala pun dapat. Itu hebatnya Islam. Dia meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja ada dalam Islam. Mana tahu apa saja dalam Islam? Mana tahu apa saja ada dalam Islam? Mana tahu? How do you know that Islam covers everything? Mana tahu? Allah khabar. Suratul Maidah ada baca ke tak? Sudah ke belum? Dah sampai Suratul Maidah? Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lagi sambung. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Lagi. Wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Dah sempurna dah Islam tu. Tahu kan sempurna? Sempurna tahu? Perfect. Tak ada yang ketinggalan. Everything is there in Islam. Tak ada satu pun yang tinggal. Semua sempurna betul. Dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Dan redolah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Kita buat Islam, Allah terima. Allah redha. Bukan saja terima tapi redha. Redha tu artinya suka hati. Allah suka. Allah seronok kita amalkan Islam dalam hidup kita ni. Itu artinya redha. Jadi bermakna kalau kita nak mencari keredaan Allah, ikut cara Islam. Dalam apa saja kamu buat, ikut cara Islam. Jangan ikut cara lain. Kalau ikut cara lain, Tuhan tak terima. Kalau kamu berpakaian pakai seluar pendek, terima ke dak Allah? Kalau tak terima, hukumnya apa? Haram. Haram tu artinya apa? Berdosa. Berdosa tu kalau tak minta ampun dengan Allah, ke mana perginya? Masuk neraka. Kerana dia berpakaian tak ikut cara Islam.
Dia kenuri nak kahwin, tak ikut cara Islam. Berdosa ke tak? Kenuri kahwin, panggil kugiran. Deng 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 deng. Ada tak kopi tu? Tak ada ke orang dalam Malaysia nak kopi tu. Bila nak kenuri kahwin, panggil kugiran. Deng 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 deng. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia. Ada ke tak ada orang kopi tu? Tak pernah tengok ke mana? Cara Islam ke bukan tu? Apa hukumnya? Haram, berdosa, masuk neraka. Kalau 5,000 dia ngeluarkan duit kerana nak memanggil kugiran, 5,000 lah dia keluar duit beli tiket. Tiket apa? Beli tiket neraka. Siapa nak angkat tangan? Jadi kita kena ikut cara Islam. Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam. Baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Tuhan tak terima, ini dia. Jadi Islam tu meliputi segenap aspek kehidupan. Akidah kena ikut akidah Islam. Ibadah kena ikut ibadah cara Islam. Dakwah kena ikut cara Islam. Pendidikan kena ikut cara Islam. Kemasyarakatan kena ikut cara Islam. Apa lagi? Perniagaan kena ikut cara Islam. Lagi? Akhlak kena ikut akhlak Islam. Lagi? Budaya kena ikut budaya Islam. Apa saja, whatever you do mesti in accordance with the teachings of Islam. Dia memang tahulah. Orang sini, budak-budak ni taklah tahu kita. Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam. Kalau tidak Tuhan tak terima. Kerana Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Orang Islam semayang, orang kafir semayang ke tak? Tak semayang. Ya Allah, tak ada nampak orang tengok orang kafir semayang. Orang Islam semayang, orang kafir semayang ke tak? Semayang. Siapa kata orang kafir tak semayang? Orang Hindu semayang tak? Semayang. Orang Kristian semayang tak? Semayang. Orang Buddha semayang tak? Semayang. Tapi diterima Tuhan tak? Terima ke tak? Tak terima. Yang diterima Tuhan, semayang ikut cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, baru diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal orang Kristian semayang je. Dia lagi seronok semayang, duduk je tau. Nyanyi pula tu tau. Tahu lagunya? Tahu lagu orang Kristian semayang? Tak tahu dia macam Allah. Semua dah hafal lagu tu. Tahu? Are you sleeping? Are you sleeping? Tak tahu ke? Itu lagu orang Kristian tu tahu? Brother John lagi? Brother John lagi apa? Morning bell is ringing. Morning bell is ringing. Apa bunyinya? Ding dong dong. Ding dong dong. Itu lagu Kristian tu, jangan tak sedar tau. Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John tu apa? Bukan Abang John, apa? Padri John. Tahu Padri? Padri itu macam imam orang Kristian lah ya. Padri John, Padri John. Morning bell is ringing. Apa? Loceng pagi berbunyi. Tahu loceng pagi itu loceng apa? Loceng apa loceng pagi? Loceng gereja. Ada pernah dengar loceng gereja tak? Di sini tak ada gereja kan? Mana bunyinya? Mana bunyi loceng gereja tu? Ding dong dong. Ding dong dong. Itu orang Kristian tau. Jangan harus nyanyi lagu itu tau. Kalau ada cikgu ngajar lagu itu, jangan harus nyanyi. Itu lagu Kristian tu. Terima Tuhan ke tak? Yang diterima Tuhan ikut cara Islam. Usalli fardhan isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lepas tu kita sembahyang, baru diterima oleh Allah Ta'ala. Itu pun ada syarat, bukan terima terus. Dengan syarat yang pertama, cukup lengkap rukunnya. Yang kedua, betul bacaannya. Yang ketiga, ikhlas semata-mata kerana Allah, baru diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga benda-benda yang lain. Puasa, orang Islam puasa, orang lain puasa tak? Orang Hindu puasa tak? Puasa, tahu. Orang Hindu pun puasa. Orang Kristian pun ada puasa juga. Dia hari Jumaat puasa. Hari lain tak puasa, hari Jumaat aja. Tapi puasa orang Hindu, dia tak makan benda berdarah aja. Sayur makan, kobis makan, nasi makan. Ayam tak makan, daging tak makan, kambing tak makan, lembu tak makan.
Atau kalau puasa Rabi itu setiap hari melalu je dah. Ya kan? Dia kobis makan, sawi makan, kacang makan. Yang tak makan, ayam sembelih tak makan. Benda berdarah dia tak makan. Itu puasa orang Hindu. Senang benar lah pun. Tapi terima Tuhan kan? Tak terima oleh Allah. Yang Allah terima hanya cara Islam. Jadi kita hari ini kita keliru, kita ingat bila sebut Islam tu hanya semayang, puasa, zakat, haji saja. Sebenarnya Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Bukannya semayang saja, bukannya haji saja, bukannya puasa saja, bukannya zakat saja, bukannya baca Quran saja. Ya, apa-apa kita buat pun mesti ikut cara Islam. Dari sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ikut cara Islam. Yang semayang, puasa, zakat, haji itu bukan sepenuhnya Islam, itu hanya ritual dalam Islam. Gelarannya apa? Ritual. Ya. Ritual itu artinya upacara dalam Islam. Bahasa Inggeris namanya ritual. R-I-T-U-A-L. Ritual. Malam nak ngajar dekat orang putih dari mana? Itu hanya upacara saja. Bukan itu saja dalam Islam. Apa saja, ekonomi ada dalam Islam, pendidikan ada. Lagi kemasyarakatan ada, kenuri kenara ada, nikah kahwin ada. Apa lagi? Segala-galanya ada. Pemerintahan ada, undang-undang ada, semuanya ada dalam Islam. Tak ada satu pun yang tertinggal. Dan kita pula mesti ikut cara Islam dalam semua hal. Bila kita ikut cara Islam baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini kita keliru, termasuk orang-orang dewasa pun keliru banyaknya. Mereka ingat bila sebut Islam tu semayang, puasa, zakat, haji, itu aja. Yang lain mereka tak ada sangka itu ada terkandung dalam ajaran Islam. Mereka kata ekonomi tak ada kena mengena dengan Islam. Mereka kata apa? Akhlak tak ada kena mengena dengan Islam. Mereka kata nikah kahwin tak ada kena mengena dengan Islam. Pasal mereka tak faham apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Sebenarnya tuan-tuan, dia ni meliputi segenap aspek kehidupan. Macam tak fahamnya orang-orang hari ini tentang Islam macam orang buta dengan gajah lah. Ada pun nak dengar cerita orang buta dengan gajah? Kalau tak ada pun nak dengar, saya nak cerita malam ni. Ada ke tak pun nak dengar? Tak pun nak dengar ya. Okey, malam ni nak cerita orang buta dengan gajah. Dalam satu kampung ada 4 orang buta. Dema tu buta dari kecil. Lahir-lahir aja buta, 4 orang. Mereka tak pernah tengok alam ni. Tak pernah tengok pokok mana rupanya, tak pernah tengok binatang mana rupanya, tak pernah tengok ular mana rupanya. Tak pernah tengok matahari mana rupanya, gelap aja. Dema duduk dalam sebuah kampung. Kampung tu apa namanya? Ayo Papan. Dema duduk dalam sebuah kampung yang bernama Ayo Papan. Walaupun mereka tu buta, mereka rajin sembahyang ke surau, ke masjid, berjemaah. Setiap kali waktu adalah dema berjemaah. Yang tak ada tu orang celik, orang yang selalu ponteng orang apa? Orang celik. Orang buta tu setiap waktu ada je sembahyang berjemaah. Lepas sembahyang tu mereka pergilah keluar, duduk di veranda tu. Berboraklah dema antara maghrib dengan isyak ya. Antara maghrib dengan isyak mereka berboraklah 4 orang tu. Orang buta bersama dengan orang buta. Orang kaki sokan bersama dengan kaki sokan. Orang pelajar-pelajar tahfiz bersama-sama dengan pelajar-pelajar tahfiz. Dia satu kumpulan. Jadi orang buta tu beronggok dari 4 orang. Seorang tu berkata, orang celik ni untung ya, kata seorang orang buta A lah, kita sebut nama, kalau sebut nama lah. Bagi gelaran dia orang buta A. Orang celik tu untung benar dia ya. Dia dapat melihat dunia ni. Mereka dapat melihat matahari, mereka dapat melihat bulan, mereka dapat melihat pokok dan sebagainya. Kata orang buta yang nombor 2 tu, dia panggil orang buta B, kita panggil B ya. Kata B, haji ye, kita ni malang, gelap, apa tak nampak ya. Tak dapat tengok dunia ni.
Tak dapat tengok keindahan alam ni. Kata dia memang alam ni cantik, indah, menawan. Tapi kita tak dapat tengok rugi benar kita ni. Kata C, yes. Kata C, I agree with you. Kata, faham apa tu? Aku setuju dengan komen katanya. Kita ni apa tak dapat tengok. Tu sebab kenapa kita gajah pun tak nak tengok. Kata dia gajah tu hebat. Kata dia gajah tu besar. Kata dia gajah tu gagah. Kata dia gajah tu perkasa. Tapi kita malam tak pernah tengok. Kata orang buat tadi, aku pun setuju cakap komen tu. Kita ni kalau dapat tengok gajah kan bagus. Tak dapat tengok pun dapat megang pun jadilah. Kata dia orang yang nombor 4. Faham ke cerita ni? Belum lagi cerita habis lagi ni. Baru mula. Baru mukadimah. Faham tak? Mereka apa? Masing-masing berhasrat nak melihat gajah. Masing-masing nak tengok gajah. Entah macam mana datang satu sarkas. Tahu apa sarkas? Orang tak tahu sarkas. Sarkas tak tahu? Sarkas tu satu pertunjukan membawa binatang-binatang. Ada gajah, ada kuda, ada zirafah, ada rimau, ada singa, ada ular, ada unta, ada apa lagi? Semua binatang-binatang dia bawa. Itu namanya sarkas. Zaman dulu banyak ni, dari dah tak ada lah. Datang ke kampung tu. Jadi masing-masing pun pergilah tengok sarkas tu. Pertunjukan gajah, pertunjukan singa, pertunjukan harimau dan sebagainya. Orang buta tu pun bergesa-gesa, bergegas-gegas lah. Datang ke tempat gajah tu. Nak apa? Nak melihat gajah. Oleh kerana mereka buta tak nampak, pegang pun jadilah katanya. Datang dia pun tanya. Mana gajah? Mana gajah? Mana gajah? Kata, aku nak pegang gajah kata. Nak makasih pegang gajah kata. Datang orang bawa dia pada gajah. Dia pun pegang gajah tu. Terpegangkan ekor gajah. Dia bukan nampak, terpegangkan ekor gajah. Apa dalam hatinya? Orang celik ni kelentung aku je katanya. Kata dia gajah tu gagah. Kata dia gajah tu perkasa. Kata dia gajah tu besar. Gagah apa, perkasa apa, besar dia. Besar apa? Macam tali aja. Dia terpegang ekor gajah, dia katakan gajah tu macam tali. Okey, dia pun balik. Udah jadi akidah tu tau. Udah jadi pegangan dia tu. Jangan harus ada orang katakan gajah tu lain daripada tali. Marahnya. Dia udah megang gajah tu. Udah jadi apa? Pegangan betul dia. Jadi akidah dia tu. Tak boleh tukar lagi dah. Lepas itu datang pula orang buta nombor 2. Orang buta apa nombor 2? B. B pun datang. Dia pun tanya, mana gajah? Mana gajah? Mana gajah? Mana gajah? Datang adik yang mata ni bawa dia. Bawa dia jumpa gajah. Tarik tangannya bawa dia kepada gajah. Nah, ini gajah. Pegang kata dia. Siapa nama ni? Siapa nama ni? Luqman. Luqman kata, pegang kata. Iyalah kata orang buta tu. Dia pun pegang. Rupanya terpegangkan kaki gajah. Tadi terpegang apa? Ekor. Ini terpegangkan kaki gajah. Dia ingat itulah dia gajah. Diurutnya kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah gajah. Sambil berfikir oleh dia, orang celik ni kelentung aku aja katanya. Katanya gajah ni besar, gajah ni gagah, gajah ni perkasa. Gagah apa, besar apa, macam tiang aja katanya. Lalu dia nyangkakan gajah tu macam tiang. Maka jadi akidah lah tu, bahawa bagi dia gajah tu macam tiang. Lepas tu datang pula orang yang ketiga, orang buta yang ketiga. Panggil apa? C. C pun datang. Dia pun habis juga. Bertanya dengan adik ni. Siapa nama adik ni? Kasil? Katil? Hati? Adil? Hakim? Hakim. Dia bertanya, nama mikir siapa ya? Kata dia. Kata nama saya Hakim. Kata. Kamu tahu ke gajah? Bawa ke pacik nak kepada gajah. Kata. Hakim pun tarik tangannya, bawa dia ke gajah. Bawa kepada gajah. Udah dia tarik kepada gajah. Rupanya orang buta tu terpegangkan perut gajah. Dia urut perut gajah tu. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan ya. Katanya inilah dia gajahnya. Terus tukar lagi. Dia pun dalam hati dia kata apa? Orang celik ni nipu aku je kerja ni. Kata dia gajah tu hebat, gajah tu besar, gajah tu gagah. Gagah apa hebat, apa besar apa? Macam dinding aja kata. Udah.
Gajah tu macam dinding. Datang orang buta nombor 4 pula. Nak tengok gajah juga. Ya. Dia pun bertanya kepada siapa? Siapa lagi? Ini adik dia mana? Hakim tadi. Ini hakim ini nama apa? Husaini. Dia bertanya kepada Husaini. Ya. Mana gajah adik ni? Tunjuk. Pakcik nak tengok gajah tu. Husaini pun bawa, tarik tangannya. Tarik tangannya. Ini gajah. Pegang pakcik ni. Dia pun pegang. Rupanya terpegangkan telinga gajah. Urutnya telinga tu di luar dalam urutnya. Gajah tu baik benar pula, diam je gajah tu. Apa dia dalam hatinya? Ini rupanya gajah je. Dia main kelentung aku aja. Kata dia main hebat benar gajah tu. Apa hebatnya? Macam kipas aja. Katanya udah berapa akidah tu? Udah berapa akidah tentang gajah? Yang pertama macam tali, yang kedua macam tiang, yang ketiga macam dinding, yang keempat macam kipas. Itu 4 akidah tentang gajah. Ya. Jangan harus tukar lagi. Udah lepas tu petang tu maghrib tu mereka pergilah ke masjid, pergilah ke surau, semayanglah. Lepas semayang duduk beronggok di luar tu. Kata orang buta orang celik ni nipu kita aja ya. Kata dia gajah tu hebat, kata dia gajah tu terror, kata dia gajah tu besar. Besar apa? Macam tali aja katanya. Dia dengar dia orang buta B pula. Apa kata orang buta B? Tak bila pula gajah tu macam tali. Gajah tu sebenarnya macam tiang, kata orang buta B ni. Dengar dia orang buta C, kau berdua ni pakat nak nipu aku. Kau tak percaya, aku pergi tadi tahu. Aku pun megang gajah. Tak bilanya gajah tu macam tali, macam tiang. Gajah tu sebenarnya macam dinding katanya. Dengar pula orang buta nombor 4 tadi. Koma bertiga ni sama 2 kali 5, 5 kali 2 nak nipu orang je. Mana pula gajah tu macam tali, macam tiang, macam dinding. Gajah tu sebenarnya macam kipas kata. Bukan kata orang, kata A. Bukan kata A, tali. Bukan kata B, tiang. Bukan kata C, dinding. Bukan kata D, apa? Kipas. Itulah bertengkok-tengkok. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Sudahnya tongkat naik, lepung. Tongkat tu untuk apa? Untuk dia berjalan. Apa? Muka orang. Pom. Bergaduh. Masing-masing mempertahankan konsep apa? Konsep gajah. Masing-masing mempertahankan rupa gajah. Itulah kita hari ini. Umat Islam bergaduh sesama sendiri. Ada tak umat Islam bergaduh sama sendiri? Kerana mempertahankan konsep Islam yang dia faham tu. Kau tak faham lagi ni tak apalah. Orang sana, orang belakang tu faham dah. Mempertahankan gambaran Islam yang dia faham tu. Hari ini ada orang mengatakan Islam tu ekonomi aja. Lalu buat ekonomi aja, berniaga aja, menaikkan ekonomi aja. Tak semayang tak ngapa, rasuah tak ngapa. Pasal dia rasa mesti membangunkan ekonomi negara. Itu dia. Yang seorang lagi tu pula, yang satu kumpulan lain pula dia kira ibadat aja. Kira semayang, puasa, baca Quran. Yang lain tak kira, ekonomi tak kira, pendidikan tak kira. Apa lagi? Semua tak kira. Dia kira yang itu aja. Dia kira beribadat aja. Dia kira nak semayang aja, puasa aja. Dakwah aja dan sebagainya. Ada satu kumpulan tu pula dia kira apa? Kira pembangunan aja. Kita buat pembangunan, buat masjid, buat surau, buat pembangunan sana sini. Akhlak tak kira. Begitulah kekeliruan umat Islam hari ini. Bergaduh sesama sendiri. Bergaduh orang Islam dengan orang Islam. Macam apa tadi? Macam orang buta dengan gajah. Masing-masing mempertahankan konsep gajah. Kalaulah katakanlah adik kita ni ambil nyekor gajah, dipotong nyekor gajah, itu bubuh atas motor, bawa berjalan. Bawa ekor gajah tu bawa round, bawa kayu papan, bawa ke Jakatin, bawa ke Tanjung Tualang. Ditanya ada orang, kamu bawa apa sama nama ni? Sobirin. Kamu bawa apa Sobirin? Aku bawa gajah, kata dia. Terima ke? Percaya ke orang? Percaya ke orang kalau dia kata dia bawa gajah? Tuan-tuan, anak-anak, cucu-cucu, percaya ke dia bawa gajah? Yang dia bawanya apa? Ekor gajah.
Begitulah kalau orang tu semayang, kata aku dah Islam. Percaya kan? Kerana Islam tu semayang aja kan? Islam tu meliputi seluruh kehidupan. Faham kita kat sana? Itu dia. Kalau semayang saja itu hanya satu bahagian daripada Islam. Bukan semua Islam, bukan keseluruhan Islam ya. Begitu je kalau dia puasa dia udah lengkap ke Islamnya? Dah lengkap kan? Dah. Itu sebab Allah suruh dalam Quran apa? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Faham ke ni? Ustaz-ustaz tak faham juga ya. Cucu-cucu ni payah nak faham. Orang belakang tu faham ke tak? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kesemuanya sekali. Apa saja kamu buat mesti ikut Islam. Semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, zakat ikut Islam, dakwah ikut Islam, pakaian ikut Islam, budaya ikut Islam, hiburan ikut Islam, ekonomi ikut Islam, perniagaan ikut Islam, nikah kahwin ikut Islam, kenduri kenara ikut Islam, apa saja kena ikut Islam. Ini Tuhan suruh ni. Ada tak? Sudah sampai tak surah Al-Baqarah tu? Ya ayyuhallazina amanu lagi udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan lagi innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Jangan kamu ikutkan bisikan daripada syaitan, ajakan-ajakan daripada syaitan. Sesungguhnya dia untuk kamu adalah aduwwum mubin, apa dia? Musuh kamu yang sangat nyata. Yang ngatakan kamu janganlah teruk-teruk benar amalkan Islam. Itu syaitan tu yang sebenarnya, syaitan berbentuk manusia. Yang kamu teruk-teruk amalkan Islam, ngapa? Buat sikit-sikit udahlah, semayang sikit, lepas tu ambil nombor ekor sikit, cukuplah tu. Bila ke surau pakailah jubah, pakailah serban. Di padang pakailah seluar pendek. Nanti orang kata kamu ekstremis, nanti orang kata kamu pelampau, nanti orang kata kamu ortodok, nanti orang kata kamu tu teroris, kata. Udah kita takut nak amalkan Islam. Padahal siapa yang mengocoknya tu? Siapanya tu? Syaitan yang mendakwa seperti itu ya. Mana orang yang tak nak ikut Islam, artinya dia termakan dengan bisikan syaitan. Syaitan apa kerjanya? Apa kerja syaitan? Menjadi musuh kepada orang beriman, mengajak orang beriman supaya gagal menjadi orang yang beriman, mengajak orang beriman supaya masuk syurga ke neraka. Neraka. Siapa ikut syaitan, kalau dia mati dalam keadaan itu, dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Sebab itu hari ini gagal kita nak laksanakan Islam. Betul orang Islam ni, bila ke masjid, ke surau, elok penuh serban jubahnya. Bila di padang bola, apa banyak? Pakai seluar pendek. Bila dengar orang ngaji, elok bertudung aja. Bertudung, lingkup aja bertudungnya. Perempuannya lah ya, elok penuh tudungnya. Betul? Bila pergi parti, apa buat? Bila pergi ganti, apa tak? Udah ngelembung je rambutnya, nampak lembung je rambutnya. Pakai pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Keluar ketat. Dia pun tahu tu, Pak. Pakai bebek, tahu bebek? Tak tahu dia main bebek. Kata orang-orang Aceh bebek tu itik. Tapi ini bukan itik, bebek tu apa? Depannya bertutup, belakangnya terbuka. Itu namanya bebek. Beg itu terbuka. Beg tu belakang lah, belakang terbuka. Itu bebek. Pakai pula kasut tumit tinggi. Pakai pula mini skirt. Tahu mini skirt? Jalan pun ketik. Macam apa? Macam apa? Macam itik. Tahu macam itik? Ya Allah, tak pernah dengar macam itik? Macam itik, pulang petang tiada. Lagi? Lan melenggang bib. Oh, sana tu hafal tu, tapi dia segan nak nyambung aja ya. Sekali lagi. Macam itik, pulang petang tiada, lan melenggang bibirnya merah. Lagi apa? Orang belakang sambung sikit. Delima merekah. Lagi?
kain tinggi sebelah. Lagi? Dia tak tahu dari sini. Betisnya membayang, itu dia nona yo papan. Macam itu. Sedangkan dia tahu tak bertudung tu wajib. Orang yang macam itu tahu tak bertudung tu wajib? Tahu. Tahu tak semayang tu wajib? Tahu. Tapi ada tak orang meninggalkan semayang? Ada, kerana mereka tidak mengamalkan Islam tu keseluruhannya. Dia rasa bila dia dah semayang tu, dah beres itu. Dah Islam lah pun. Padahal banyak lagi benda-benda. Ekonomi kena ikut cara Islam, pendidikan kena ikut cara Islam, akhlak kena ikut cara Islam, berdakwah kena ikut cara Islam, politik kena ikut cara Islam. Nantak lah ya. Semua, everything must be Islamic ya. Kerana itu perintah Allah Ta'ala. Hari ini berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Kerana apa? Kerana kita tak amalkan Islam keseluruhannya. Kita ambil sebahagian-sebahagian sahaja. Yang ekonomi bergiat dengan ekonomi. Hebat, berniaga saja. Pagi, petang, siang, malam, niaga je. Kadang-kadang orang azan pun tak semayang. Ada orang menjaga pasal malam tak semayang? Ada ke tak? Terus akan nak semayang, jawab azan pun tak? Hayya ala solah. Jagung betul jawab. Tak ada ke berlaku apa tu? Hayya alal falah, kata dia tutup apa, kata tutup bilal ya. Apa jawabnya? Cendol katanya. Itu jawab. Ya. Padahal jawab azan tu sunat ya, sunat. Siapa tak hendak menjawab azan yang sedang dilaungkan, esok dekat nak mati esok, dia tak boleh mengucap 2 kalimah syahadat. Tak boleh langsung sebut nama Allah nak mati tau. Bahaya ke tak? Bahaya ke tak? Sedangkan Rasulullah janji, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia dijamin masuk ke dalam syurga. Tapi kadang-kadang sibuk menjaga pasal malam, langsung tak semayang. Langsung tak puasa Ramadan dan sebagainya. Itu baru satu. Ada orang rajin semayang, tapi ekonomi bagi ke orang kafir. Tak ada apa? Tak ada menjalankan fardu kifayah dan sebagainya. Ini dia ya. Ada orang akhlak pula tu. Mayang rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, wirid rajin, zikir rajin, tapi sombong pula tu. Action pula tu, takabur pula tu. Ada tak orang betul? Nak marah saja ada. Nak metor aja kerjanya. Padahal dia orang agama. Jadi dia tak menyeluruh. Kita hendak semua sekali ikut cara Islam. Barulah jadi orang yang bertakwa. Tajuk kita tadi jadi orang apa? Bertakwa. Bila kita bertakwa, di dunia ni pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin. Nak bertakwa, buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Senang ke susah? Senang ke susah? 2 aja syaratnya. Buat segala yang disuruh, lagi tinggalkan segala yang dilarang. Senang ke susah? Sekali lagi, senang ke susah? Apa yang senang? Yang senang tu apa? Nyebutnya. Buatnya tu susah, buat lah. Nak sembahyang subuh pun teruk. Ada tak di antara kamu ni nak sembahyang subuh pun terpaksa bergerak? Ada ke tak? Ya? Terpaksa ambil air corah muka, ada tak? Tak ada. Tak nak ngaku tu. Ya. Ustaz terpaksa gerak tu. Bangkit tu Ustaz ya. Baru dia itu bangkit. Ya. Itu menyebutnya senang, tapi nak mengamalkan susah ya. Nak berakhlak, nak tahan marah, jangan sentiasa marah aja. Senang tak? Susah ya, nyebutnya senang. Nak buatnya payah. Baiklah. Penutupnya sikit lagi ya. Penutupnya. Apa akan berlaku? What is going to happen kalau kita gagal melaksanakan Islam keseluruhannya? Kalau kita gagal nak buat Islam dalam semua aspek kehidupan.
Ya, kita buat sikit-sikit, yang ini buat, yang ini tinggalkan, yang ini kita perjuangkan, yang ini kita menentang. Yang ini kita ikut, yang ini kita tolak, yang ini kita terima, yang ini kita tolak. Apa akan jadi pada diri kita? Apa yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang melakukan demikian? Ya, Allah sebut dalam Quran, suratul Baqarah lagi ya, ayat 85. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ini tentu dah habis ni. Dah habis dah? Suratul Baqarah dah habis? Ya, untuk kena dengar kan? Ada dah. Ngangguk dah. Ya ke dah? Sekali lagi, ya ke dah? Udah ke belum? Atas. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum. Lagi? Sambung apa? Illa khizyun fil hayatid dunya. Lagi? Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Lagi? Ujung? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab? Wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur dengan setengah yang lain. Yang ini beriman, yang ini kufur, yang ini terima, yang ini tak terima, yang ini diperjuangkan, yang ini menentang. Kamu tu apa itu? Allah tanya. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum. Tidak ada balasan bagi mereka-mereka yang melakukan demikian. Tak ada balasan lain. Illa, apa tu illa? Melainkan, kecuali ya. Khizyum fil hayatid dunia. Hina dalam kehidupan di dunia. Di dunia ni dia jadi orang yang hina. Wa yaumal qiyamah, apa tu? Dan di hari akhirat nanti, dari kiamat nanti, yuradduna ila asyaddil azab, akan dikembalikan kepada azab yang amat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tak pernah alpa dengan apa saja yang kamu buat di atas dunia ini. Allah ada pernah lalai tak? Ada tak pernah Allah tu lalai? Ada tak Allah pernah tu tidur? Ada tak Allah pernah lupa? Dia tak pernah lalai dengan apa yang kamu buat di atas dunia ini. Jadi Allah janjikan dua perkara. Yang pertama, di dunia ini kamu akan jadi hina kalau kamu buat Islam tu di tempat-tempat di sudut tertentu saja. Yang lain tinggal, yang lain buat, yang ini buat, yang ini tak nak buat, yang ini terima, yang ini tak terima. Hina dalam kehidupan di dunia. Yang kedua, kembali kamu di akhirat. Apa jadi? Apa jadinya? Diseksa di akhirat. Dalam kubur kena seksa, di padang mahsyar kena seksa. Lagi meniti siratal mustaqim kena siksa. Lebih-lebih lagi kalau jatuh dari titi siratal mustaqim, ke mana jatuhnya? Mana jatuhnya? Ke dalam neraka. Dapat nikmat ke kena siksa? Kena siksa dalam neraka. Itu kalau kita amalkan Islam di sudut-sudut tertentu saja. Di dunia ni hina. Kita nak cerita di dunia ni dulu. Di akhirat kita tak cerita. Pasal orang yang dah pergi ke akhirat tu tak pernah mesej kita pun. Siapa ada pernah terima mesej orang yang dah mati tu? Ada? Aku tengah teruk ni, tengah kena empuk ni, ada? Siapa ada? Siapa ada? Tak ada telefon pun kita. Siapa ada? Siapa ada terima telefon? Hello, siapa ni? Hakim. Aku tengah teruk ni, ada? Ada kan? Tak ada. Tapi di dunia ni kita nampak dengan mata kepala kita sendiri. Hina kemulia orang Islam ni. One more time. Hina kemulia orang Islam hari ini. Tak dengar jawabnya. Hina kemulia. Mulia. Sekarang ni orang Islam dalam dunia hari ini hina kemulia. Hina. Tengok orang Islam di Bangladesh, hina kemulia. Hina orang Islam di Siam, hina kemulia. Hina orang Islam di India, hina kemulia. Di India tu masjid yang tertua di India namanya Masjid Babri, tahu? Tanya orang-orang abang-abang tok-tok kita di belakang tu, tak percaya. Diruntuh oleh orang Hindu tu di hadapan mata orang Islam sendiri. Yang diroboh dia nama.
Dia ambil kapak besar dia robot, tuntan dengan tukui-tukui besar tu. Di depan mata orang Islam. Orang Islam tak boleh buat apa kerana tentera India tu mengawal. Tak boleh nak buat apa. Ya. Sampai sekarang ni sudah jadi padang jarak, padang terkukur. Ya, masjid yang tertua di India tu. Ya. Masjid tau, masjid tempat orang Islam ke tempat orang kafir. Tempat orang Islam habis diroboh oleh orang Hindu depan mata orang Islam. Ini hene ke mulia. Ada. Mana yang katakan mulia tu? Siapa kata mulia tu? Lagi yang berlaku di Iraq. Orang Amerika pergi menyerang Iraq. Ini kau tak baca sok khabar mana tahu orang belakang tu tahulah. Tentera-tentera Amerika menceroboh negara Iraq. Digantung dengan Saddam Hussein. Saddam Hussein tu apa? Presiden Iraq. Digantung dengan alasan mengatakan Iraq tu menaruh senjata-senjata yang boleh pemusnah. Cari-cari tengok tak ada. Sampai baru-baru ini Tony Blair. Tahu siapa? Tony Blair. Orang sana tak tahu Tony Blair. Bekas Perdana Menteri. Ya Allah, dia tak ada macam sok khabar ke pun. Bekas Perdana Menteri Britain. Great Britain. Tony Blair namanya. Dia minta maaf dengan seluruh dunia kerana dia salah informasi. Salah berita, salah maklumat. Dia mengatakan Iraq tu ada senjata pemusnah tapi apa pun tak ada. Jadi dengan itu dia pun membantu untuk menyerang Iraq. Sehingga jatuh kerajaan Islam di Iraq pada ketika itu. Kerajaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ni yang naik Syiah yang naik di Iraq tu. Itu menandai yang kehinaan umat Islam ya. Hina umat Islam. Lagi di Burma ada orang Burma di sini. Tak ada. Di Burma apa yang berlaku? Orang Islam, orang Rohingya tu apa dia buat dia mah? Dibunuh oleh orang Burma tu tahu. Orang Rohingya tu yang bunuh orang tu orang Myanmar. Bukan satu dua seorang dua dibunuhnya. Sekali dibunuhnya 500 orang. 600 orang dibunuh oleh mereka orang Islam. Bersusun-susun mayat orang Islam tahu. Ini kemudian ni. Hina ya, tak boleh nak melawat apa, tak boleh nak buat apa pun. Kerana mereka ramai disokong oleh tentera-tentera mereka. Sami-sami Buddha tu tahu, datang bawa kapak, bawa parang, bawa apa, macam-macam lah membunuh orang Islam. Begitu juga berlaku di Nigeria. Sekali dibunuh mereka 2000 orang Islam mati. Itu tanda kehinaan orang Islam hari ini. Mengapa hina? Kerana Allah janjikan kehinaan. Allah adakah pernah mungkir janji? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji ya. Tak pernah Allah tu mungkir janji. Bila Allah janji hina, hina. Inilah janji yang oleh Allah di dunia ni. Okey, kita tengok di Malaysia ni. Tengok orang Melayu Malaysia ni yang Islam, hina ke mulia. Hina ke mulia. Saya tengok orang Malaysia ni. Orang Melayu yang beragama Islam. Apa beza dengan orang kafir? Ya, orang kafir berzina, orang Islam ada tak berzina? Ada ke tak ada? Ya. Dalam masa 8 tahun saja, anak-anak haram yang lahir daripada gadis-gadis Melayu lebih daripada 70,000 orang setahun, tahu? Dalam masa 8 tahun lebih 70,000 orang lahir anak-anak haram. Tahu anak haram? Dia kecil lagi tak tahulah. Anak yang tak tentu bapaknya. Ya. Purata setahun lebih kurang 2,500 orang lahir dari di luar pernikahan. Tak ada nikah, lahir begitu aja. Kenapa? Kerana hina, kerana pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Sedangkan zina apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Lagi sambung. Innahu kana fahisha. Jangan kamu hampir dengan zina. Sesungguhnya dia adalah satu perbuatan yang sangat keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang sangat jahat. Ya. Jadi orang yang melahirkan anak haram tu mulia ke hina? Hina. Inilah Allah hina kita ni kerana kita amalkan Islam. Di mana? Sekerat-sekerat. Ini Islam, yang ni tak Islam. Yang ni buat, yang ni tak nak buat. Itu dia. Hina kita ni. Ya. Orang kafir minum arak, orang Islam ada tak minum arak? Pergi naik kelab, kejap ni pergi kejap. Pergi kipoh kejap ni.
Tengok dia naik kelas. Oh, kok banyak orang minum arak tahu. Orang Melayu tu. Orang Melayu tu agama apa? Agama Islam, tahu? Pergilah kejap ni. Dia memang tak tahulah orang sana. Mau pergi kejap. Dia santuk kan? Siapa nak? Pergi jalan yang Kalsum tu, tengok naik kelas tu. Banyak orang Melayu ke orang lain banyak? Orang Melayu yang ramai. Orang tua-tua ke orang muda-muda? Orang tua-tua ke orang muda-muda? Orang tua-tua tahu minum arak tu. Umur 60, baru-baru pencin. Umur 70. Yang tua-tua tu orang jantan je lah. Kalau orang betina tak ada lah umur 70 tak sampai siur pun. Orang betina macam apa? Muda-muda lah. Tapi yang tua-tua tu. Yang tua-tua tu orang lelaki. Pergi situ nari tak malu. Bunyilah. Henanya orang Islam hari ni. Tak boleh emoh kejap ni. Pergi jalan yang Kalsum ada, jalan Ali Piche ada dekat-dekat itu tu. Dekat kawasan itulah. Mana tahu dia ustaz ni? Tahulah ya. Ya. Itu tanda kehinaan orang Islam hari ni. Orang kafir minum arak, orang Islam pun minum arak juga. Tambah bukan di sinilah, saya ada pernah pergi melawat satu rumah. Di negara jiran lah, tak usah sebut negara mana. Ya. Dibawa dia di depan rumah tu, tengok-tengok rumah tu ada mini bar, tahu mini bar? Ya, ada bar tu, ada macam-macam minuman keras depan tu. Masuk je rumah, anjing ngejok, kita ngejok, mampulah aku mari malam ni katanya. Ya. Tinggi-tinggi anjing assassin tu, punyalah tinggi. Dekat kong tu, dah dekat tu. Datang tuan tu tarik balik ke dapur. Macam rumah orang kafir ya. Datang tuan tu bersembanglah. Tapi rupanya dia tak faham Islam. Ya. Bila kita cerita tentang Islam, tertarik benar mereka dengarnya. Ya. Pasal tak ada siapa yang nak mendakwah mereka. Itu yang berlaku hari ini. Serupa kehidupan orang Islam tu macam orang kafir. Itu tanda hina ke tanda mulia tu? Tanda hina lah tu. Memang Allah nak hinakan di dunia ni. Ya. Perpecahan berlaku tengok di Yaman. Bergaduh antara apa? Antara puak Syiah dengan puak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di Syria bergaduh antara Syiah dengan puak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana-mana pun tak ada perdamaian, tak ada. Itu tanda sengaja Allah nak hinakan umat Islam. Apa sah? Mengapa Allah nak hinakan? Tadi punca utamanya apa? Kerana orang Islam amalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Bukan menyeluruh. Tidak semuanya dia ikut cara Islam. Sebab itu Allah hinakan. Itu di dunia. Hina. Di akhirat akan diseksa. Dalam kubur pun diseksa. Di dunia ni pun gambaran akhirat dekat nak mati esok diseksa oleh Allah Ta'ala. Itu kira akhirat lah tu, walaupun dia berlaku di dunia. Orang yang nak mati kalau dia kufur dan maksiat, dia akan menghadapi 4 masalah. Yang pertama sakaratul maut. Apa kata sakaratul maut? Tengok tak pernah dengar ke sakaratul maut? Apa katanya? Sakit mati. Dekat nak mati tu, punyalah sakit. Ya. Namanya mabuk mati. Sakarat tu artinya mabuk. Maut tu mati, mabuk kerana nak mati. Ya. Itu di dunia ni punyalah sakit. Macam mana sakit mati? Kata Nabi Muhammad, sakit mati tu macam orang ditetak dengan pedang sebanyak 300 kali tetak. Itu kata Nabi Muhammad. Itu sakit mati. Bagi orang kafir lah. Ya. Itu di dunia ni yang zat. Kata Nabi Ibrahim, orang sakit mati itu seperti seorang yang di siut badannya dengan besi yang panas yang merah tu. Betul, siut kepada apa? Kepada bulu yang basah. Besi itu menyorong merah menyala, kena bulu yang basah. Ada bunyi tak? Ada bunyi tak tengah panas tu? Macam mana bunyi ya? Agaknya bunyi ya. Itu dia. Sakit ke tak? Sakit. Itu yang kita doa tu selalu tu imam kita doa apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Yang pertama. Yang kedua, dia nampak rupa malaikat maut dengan rupa yang sebenarnya. Ya. Itu seksa tu. Kalau dia datang dengan rupa yang sebenarnya, kalau bagi orang beriman,
Dia datang cantik wajahnya, muda lagi, wangi baunya, perkataannya lemah lembut aja. Kalau dia orang beriman dan beramal soleh. Ya. Tapi kalau dia derhaka, kalau dia kufur, kalau dia tak semayang, kalau dia rasuah, dia datang rupa yang sebenar. Ya. Rupa yang sebenar tu apa? Hitam legam. Rambutnya apa? Apa yang apa ni tu apa? Berputar-putar. Putar-putar. Ya. Macam rambut apa tu? Macam rambut apa? The Search tu. Tengok Search rambut dia. Macam tu rambut dia. David Arumugam. Ada pernah tengok rambutnya? Mana rupanya? Ya. Itu dia. Suara macam lelento. Ya. Wahai musuh Tuhan, kembali kamu kepada kemurkaannya. Dicabut nyawa. Ya. Enggak ke apa tu? Enggak ke? Itu dia disiksa Allah janjikan ya. Lagi dia nampak tempatnya di neraka. Sebelum mati tu nampak, itu yang terbeliak macam mata tu. Dia nampak tempatnya di neraka. Itu nampak api yang menyala-nyala, meninggi-tinggi ya. Cemeti yang begitu berat, yang merah menyala. Ya, nampak dia kena pukul tu dentum. Itu belum lagi mati. Ya, bila masuk dalam kubur ada 4 seksa kubur. Ya, apa 4 seksa kubur? Yang pertama pukulan dan soalan dan pukulan Munkar Nakir. Munkar Nakir akan tanya, "Man rabbuka?" Kita tahu jawab apa tak? Dentum bagi dia Munkar dan Nakir. Kalau Munkar nanya, Nakir yang mukul. Kalau Nakir nanya, Munkar yang mukul. Begitu lah. Tanya lagi, "Waman nabiyuka?" Apa jawab? Nyong orang ngerti kata tak? Tuh baginya. Tanya lagi, "Wama imamuka?" Dia ingat orang. Wama tu apa imam kamu? Bukannya siapa imam kamu. Tapi dia jawab, "Imami Ustaz Hakim," katanya. Apa jawab? Dia bagi malaikat lagi ya. Betul dia tanya, "Wama dinuka?" Apa agama kamu? Entah, tidak pula aku tahu. Tuh bagi. Itu saya kubur. Pukulan Munkar dan Nakir. Yang kedua dihimpit bumi. Sehingga apa? Tengok jari saya ni. Sehingga apa? Berselisih apa ni? Tulang rusuk kita ni. Itu dihimpit bumi. Kerana bumi ni keram. Action benar, sombong benar dia. Ya, itu seksa kubur. Yang ketiga didatangkan, ini dah saya sebut dulu nak. Apa? Ular dengan kaleb. Ular tahu ular? Ya Allah, tahu ular. Ular, ya Allah. Ular dan kala mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang keempat didatangkan api neraka masuk ke dalam kubur. Itu 4 seksa kubur. Ya. Kemudian bangkit dari kubur. Seksa lagi. Ya, bila hari kiamat esok bangkit dari kubur. Orang yang Allah murka akan bangkit rupa babi hitam. Siapa nak angkat tangan? Rupa babi hitam. Nak? Ustaz nak? Rupa babi hitam. Siapa nak? Mana kita? Ustaz nak? Rupa babi hitam. Tak cukup betul. Diikat kaki tangan tu pula. Namanya dibelenggu. Dibelenggu kaki tangannya. Kemudian dia masukkan rantai yang mengikat itu daripada dalam mulutnya. Lepas itu dia keluarkan ikut punggung. Siapa nak? Siapa nak? Hakim tak? Dia keluar ikut punggung. Lagi siapa kata dia? Siapa kata tadi? Lupa dah. Itu seksa. Tapi kalau dia ahli syurga, dia bangkit apa? Lebih cantik daripada dalam dunia ni. Seperti apa? Semacam, siapa yang cantik dalam dunia ni? Semacam, siapa orang lelaki yang paling cantik dalam dunia ni? Dulu, kini dan selama-lamanya. Nama siapa? Nabi Yusuf punya cantik tau. Bukan rupa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Itu kalau dia ahli syurga. Kalau ahli neraka, itu rupa babi. Siapa tak? Tengok perangai dia. Kalau perangai macam babi, esok bangkit macam babi. Kalau perangai macam ular, bangkit macam ular. Kalau perangai macam monyet, bangkit macam monyet. Ada orang bangkit macam kaldai. Kaldai, tahu kaldai? Cantik ke buruk kaldai tu? Buruk. Mengapa? Kerana dia selalu bila sembahyang mendahului imam. Itu seksa di akhirat. Di padang mahsyar matahari berapa jauh dari kepala? Berapa jauh? Sejengkal dari kepala. Itu dia. Lepas tu
Apa lagi seksanya? Meniti siratul mustaqim. Siratul mustaqim tu besar mana? Ada besar jambatan Nawaddin di Parit. Besar mana? Ha? Besar rambut. Mana besar rambut? Lebih kecil daripada rambut. Ha, itu dia. Meniti itu. Bukan ada pengimbang ni, tak ada. Ha, jalan begitu ya. Nah, kemudian ada pula pengait, tahu? Ada pengait. Ha, dalam hadis sebut wabihi kalali berkata. Dan di situ ada pengait yang mengait orang yang meniti itu di atas titi siratul mustaqim. Kalau jatuh ke mana? Kalau jatuh ke mana? Siapa nak jatuh angkat tangan? Kalau jatuh ke neraka 70 tahun baru sampai ke bawah, tahu? Baru sampai ke dasar neraka. Daripada jatuh tu 70 tahun dulu, tahu? Baru sampai ke bawah. Ha, itu neraka. Kalau masuk neraka, lagi teruk ya. Ha, itu seksa di akhirat yang ditunggukan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang mengamalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Jadi kalau tak nak apa buat? Ya, kesimpulannya malam ni. Kalau tak nak apa buat? Apa dia? Buat segala-galanya mengikut cara Islam. Apa saja daripada sekecil-kecil perbuatan, ya, menguap, berosin, buang kuku, sampai besar-besar berniaga, sampai memerintah negara, mesti ikut cara Islam. Baru tak ada diazab oleh Allah di dunia, tak ada hina di dunia dan tidak diazab oleh Allah di akhirat. Okey, jadi mesejnya malam ni, kita nak amalkan apa saja mesti ikut cara Islam. One more time, kalau yang ini ingat, okey lah tu. Apa saja kita buat mesti tak dengar kuat-kuat lagi. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu mesejnya ya. Kalau sampai dalam hati itu kita nak amalkan dalam hidup kita, maknanya matlamat kita malam ni tercapailah ya. Kalau esok waktu itu juga nak semayang apa itu ya, itu tak ada lagi ya. Wallahu a'lam. Sekian dulu ya. Saya dah ceramah ni 1 jam 1 minit 59 saat.